Dah cakap. Okay, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 1 CTU 152 diberi tajuk isu kontemporari berkaitan alam sekitar daripada perspektif etika dan peradaban. Untuk grup member kami ialah Muhammad Afif Ifan, Muhammad Khazi Iman, Muhammad Faris Nakiuddin, Muhammad Irsyad, Muhammad Nazmi Ifran. Seterusnya akan mula pendahuluan. Apakah itu masuk alam sekitar? Alam sekitar adalah bahagian penting dalam kehidupan manusia. Alam sekitar banyak membekalkan keperluan hidup pada kita. Dia berkait rapat dengan kehidupan sosial kerana semua keperluan atau aktiviti manusia berkaitan dengan persekitaran. Apa contoh-contoh dia? Contoh dia adalah tubuh manusia memerlukan oksigen untuk pernafasan, sayur-sayuran yang mengandungi serat, vitamin dan nutrien yang penting untuk tubuh badan untuk sentiasa kekal sihat dan kuat. Alam akan memberi manusia sayur-sayuran dan buah-buahan. Oleh itu, mesti ditekankan bahawa kesan buruk dari pembangunan persekitaran tidak dipertimbangkan dalam reka bentuk untuk melindungi alam sekitar dari segi habitat dan ekologi. Untuk masuk etika yang menggunakan istilah etika yang bermaksud pengetahuan moral atau sains moral yang sistematik dituju oleh Muhammad Zuhdi Malsuki dan Amir Saifuddin Ghazali. Perkataan etika ini sebenarnya dipinjam dari kata Yunani ethikos. Kata ini sebenarnya merujuk kepada metos kata akar yang bermaksud tingkah laku, adat atau ciri yang berkait rapat dengan tingkah laku dan tindakan manusia. Jelas di sini bahawa etika boleh didefinisikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mempunyai nilai atau kepercayaan tertentu dalam masyarakat. Seterusnya, isu pertama akan diberi kepada Haziq. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, isu pertama yang akan kami wartakan ialah pembalakan haram. Antara punca yang menyebabkan pencemaran alam adalah aktiviti pembalakan haram yang berleluasa dan tidak dibendung. Semua pihak, tidak kira badan kerajaan ataupun mahupun rakyat biasa, harus mengambil tindakan yang seharusnya bagi membendung isu ini. Hal ini demikian kerana dengan semua pihak memberi kerjasama bagai aur dengan tebing, kita dapat menjaga kesejahteraan hidupan liar yang berhabitat di kawasan hutan-hutan tersebut. Okay. Antara punca-punca yang menyebabkan pembalakan haram berlaku di negara kita ialah kerajaan tidak memandang serius hal ini. Okay. Benar, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk membendung pembalakan haram. Walau bagaimanapun, usaha yang dijalankan itu hanyalah hangat-hangat tahi ayam. Okay, mereka bersemangat semasa di permulaan usaha tersebut. Okay. Selain itu, terdapat juga pemberian rasuah bagi orang-orang atasan yang menyebabkan tujuan pembalakan haram ini dihalalkan di mata mereka. Okay. Hal ini menyebabkan pesalah atau jenayah tersebut menjadi lebih berani. Antara kesan-kesan pembalakan haram ialah kepupusan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna ini menyebabkan kehidupan liar terganggu. Kedua, bencana alam berlaku seperti tanah runtuh dan banjir kilat. Yang ketiga ialah kesan rumah hijau. Okay. Mengapakah berlakunya kesan rumah hijau ini? Disebabkan larutan karbon dioksida udara terlalu tinggi menyebabkan lapisan ozon tersebut terpaksa melarutkan mereka agar karbon dioksida tersebut menjadi rendah. Hal ini menyebabkan lapisan ozon kita menipis dan pemanasan global berlaku. Okay, cara-cara yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah kerajaan haruslah mewartakan semua kawasan hutan. Okay, dengan itu kita haruslah mengenakan denda kepada pesalah agar pesalah tersebut menjadi lebih takut untuk membuat jenayah. Okay. Denda tersebut haruslah dikenakan berat kepada penjenayah tersebut, seperti jikalau ditangkap, mereka harus didenda untuk membayar 300 ataupun 30 juta ringgit dan didenda untuk dipenjara.
selama 10 tahun. Hal ini perkara ini menyebabkan penjajah tersebut menjadi lebih takut untuk melakukan pembalakan haram ini. Yang kedua, membuat dokumentari tentang isu pembalakan ini. Hal ini supaya masyarakat lebih peka dan sedar tentang betapa besarnya masalah pembalakan haram ini di negara kita. Supaya mereka dapat mengambil tindakan yang sepatutnya jikalau mereka sedar isu pembalakan haram ini berlaku di kawasan terdekat rumah mereka. Yang ketiga ialah mengadakan kempen mementeras pembalakan haram agar dapat mengurangkan kes ini secara mendadak. Seterusnya saya berikan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk sambung isu kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Irfan bin Abdul Hafiz. Saya akan membentangkan isu yang kedua tentang pencemaran alam sekitar, iaitu isu pembinaan bangunan tidak terkawal. Baik, di sini kita mendapat dua punca daripada isu yang akan dibincangkan, iaitu yang pertama, tidak mengkaji dengan teliti tentang tapak pembinaan. Sejadinya isu alam sekitar ni berdasarkan daripada pembinaan, kita boleh simpulkan bahawa para pengkaji tapak pembinaan diorang tidak membuat kajian dengan teliti sebab mereka membuat dengan sambil lewa, dan mereka juga tidak memikirkan tentang keselamatan dan suasana di kawasan tapak pembinaan tersebut. Jadinya apabila diorang membuat kajian tidak teliti, maka pencemaran akan berlaku di sekitar kawasan tapak pembinaan. Jadi punca yang kedua daripada isu ini adalah tiada tapak pelupusan yang strategik di kawasan pembinaan. Pada zaman ini kita boleh melihat bahawa setiap kawasan pembinaan mereka tidak membuat tempat pelupusan seperti tempat pelupusan sampah, tempat pelupusan membuang hasil saki-baki acuan pembinaan. Mereka tidak membuat tapak tersebut dengan strategik, dan ini boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku di kawasan pembinaan, dan juga akan memberi kesan kepada kawasan-kawasan di sekeliling tapak pembinaan tersebut. Baik, jadinya apakah kesan-kesan yang akan terbentuk dalam isu ini? Jadinya kesan-kesan yang terbentuk adalah perubahan iklim berlaku. Perubahan iklim seperti cuaca panas berterusan, di mana contoh situasi yang saya boleh berikan apabila sebuah kawasan itu dulu suhunya tidaklah terlalu tinggi, lebih kurang 29°C gitu. Tetapi apabila berlakunya kawasan pembinaan, tapak pembinaan dijalankan, dan mereka juga tidak memikirkan tentang alam sekitar, dan menyebabkan suhu di kawasan sekeliling akan meningkat menjadi 30°C dan ke atas, yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi panas dan tidak selesa untuk diduduki. Kesan-kesan yang kedua ialah pencemaran hutan boleh berlaku. Pencemaran hutan ni dimasukkan dengan tapak pembinaan tersebut. So apabila tapak pembinaan tersebut dibina daripada bekas tapak hutan, dan menjadikan berlakunya pencemaran seperti hakisan tanah berlaku di kawasan tapak pembinaan, dan akan menyebabkan
kawasan di sekitarnya akan menjadi lebih lebih bahaya kerana tanah tersebut akan menyebabkan hakisan yang amat dahsyat, menyebabkan kawasan di sekelilingnya akan juga terkesan daripada hakisan tersebut. Okey, jadi cara-cara untuk mengatasi masalah pembinaan bangunan tidak terkawal ini ialah pihak berkuasa hendaklah menetapkan tempat bagi mengerjakan pembinaan. Apabila sesebuah kawasan itu dirancang untuk membuat pembinaan, jadinya pihak berkuasa haruslah menetapkan pelbagai SOP untuk menjalankan pembinaan tersebut bagi mengelakkan sebarang kecelakaan berlaku. Dan yang kedua, kerajaan harus mengetatkan undang-undang pembinaan supaya tidak berlaku kekurangan tumbuhan hijau dan mengurangkan hakisan tanah. Jadinya apabila kerajaan mengetatkan undang-undang tentang pembinaan, jadinya kita dapat mengekalkan sumber tumbuhan-tumbuhan hijau dan dapat mengurangkan hakisan tanah kerana apabila sesebuah pembinaan tersebut tidak dikerjakan lebih daripada nilai yang sepatutnya, jadi kita juga dapat menyelamatkan ekosistem dan alam sekitar kita. Dan baik, itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya, iaitu Muhammad Faris. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazim Irfan bin Muhammad Nazim. Saya akan sambung daripada Muhammad Afif. Okey, iaitu isu ketiga iaitu pembakaran secara terbuka. Pembakaran terbuka seperti mana ditakhrifkan di bawah Seksyen 29A 3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ialah apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan tidak dihalakan ke udara bebas itu melalui serumbung atau cerumbung, tetapi tidak termasuk apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku bagi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan oleh menteri melalui pemerintah yang disiarkan dalam warta. Okey, antara punca-punca pembakaran terbuka ialah ramai penduduk suka membakar sampah merata-rata dan secara terbuka. Sementara ada juga sebilangan penduduk yang tidak mengambil kira perasaan orang lain dengan membakar kawasan semak samun. Aktiviti membakar sawah-sawah padi selepas kerja menai juga merupakan salah satu punca pencemaran alam sekitar juga. Pembakaran pokok tua di kawasan ladang untuk tujuan penanaman semula banyak partikel jelaga. Partikel jelaga ini boleh berterbangan dan menyebabkan pembakaran secara tidak sengaja dan menyebabkan pembakaran terbuka. Kesan-kesan pula ialah kepada udara. Udara menjadi kotor dengan kandungan benda asing, gas karbon dioksida, karbon monoksida dan bahan pencemaran yang lain. Yang kedua, berlakunya jerebu. Jerebu merupakan kesan yang amat ketara yang berlaku akibat dari pembakaran kerana ia memberi kesan buruk pada semua sektor penting dalam negara. Yang ketiga, menyebabkan kesihatan, iaitu gangguan kesihatan penduduk terutama kepada bayi dan pesakit-pesakit lelah. Ini kerana jerebu yang berlaku mempunyai banyak kekotoran di dalamnya dan menyebabkan paru-paru kita tercemar. Okey. Dan cara mengatasi pembakaran secara terbuka pula ialah yang pertama, masyarakat perlu hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang berituk kencang dan akan berisiko menyebabkan kebakaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, penduduk setempat tidak boleh membuang potong rokok sebarangan di area hutan atau lahan. Apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Okey, itu saja daripada saya dan saya sambungkan oleh kawan saya yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Faris Nakidin bin Yusli. Saya akan membincangkan isu keempat iaitu aktiviti kilang tanpa batas. Dalam industri perindustrian, pelbagai peraturan telah ditetapkan untuk menjalankan kilang dengan baik. Sekiranya peraturan itu tidak dipatuhi, maka pencemaran alam sekitar hampir pasti akan berlaku. Hal ini kerana peraturan-peraturan menjalankan aktiviti kilang dilaksanakan khas supaya pencemaran alam dapat dielakkan. Punca-punca berlakunya pencemaran alam daripada perindustrian kilang ialah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Banyak pemaju kilang yang ingkar peraturan untuk membuang sisa-sisa toksik tersebut di tempat pengumpulan sisa kimia dan membuang sisa tersebut di sungai berdekatan kilang. Hal ini menyebabkan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai berlaku. Yang kedua ialah pelepasan asap bertoksik ke udara tanpa sebarang penapisan. Pemaju kilang tidak mematuhi peraturan untuk memasang alat pengawalan pencemaran udara atas alasan menjimatkan kos. Hal ini menyebabkan banyak asap dilepaskan dan pencemaran boleh berlaku. Kesan-kesan menjalankan aktiviti kilang tanpa batasan ialah pencemaran udara berlaku. Asap yang terlalu banyak dilepaskan ke udara menyebabkan udara tercemar. Hujan asid juga berkemungkinan besar untuk berlaku. Dan akhir sekali, kesihatan masyarakat mungkin terjejas. Kesan-kesan yang kedua ialah pencemaran sungai berlaku. Sumber air bagi masyarakat terjejas kerana sisa toksik dilepaskan ke sungai dan habitat bagi flora dan fauna yang menetap di sungai terjejas. Seterusnya, saya akan membincangkan cara untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Pemaju kilang perlulah mematuhi peraturan perindustrian seperti melepaskan sisa toksik ke tempat pembuangan sisa kimia, memasang alat pengawal pencemaran udara untuk menapis asap yang keluar dari kilang. Selain itu, kilang-kilang perlulah jauh dari kawasan perumahan supaya masyarakat tidak terjejas dengan sebarang pencemaran. Seterusnya, pemaju kilang boleh mengambil inisiatif untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam proses menjalankan kilang. Seterusnya, saya akan membincangkan tanggungjawab untuk mengelakkan pencemaran oleh industri kilang. Pihak kerajaan sewajarnya melakukan pemantauan yang lebih ketat kepada kilang-kilang dan memfailkan saman kepada pemaju-pemaju yang tidak mematuhinya. Pihak pemaju kilang perlu lebih peka dengan kepentingan menjaga alam sekitar dan memastikan kilang-kilang mereka tidak melakukan pencemaran. Dan akhir sekali, masyarakat sewajarnya menyuarakan aduan mereka kepada pihak berkuasa apabila dapat mengenal pasti kilang yang sering mencemarkan alam sekitar. Itu saja daripada saya. Okey, kembali kepada saya, Muhammad Syarif Fauzi. So, daripada apa yang kawan-kawan kita telah bincangkan, so kesimpulan dia yang pertama ialah kita perlulah jaga alam sekitar agar kehidupan lain dihindari daripada kepupusan seperti ikan dan hidupan darat. So, kesimpulan yang kedua pula ialah sumber rezeki kita. Jika seperti Faris katakan, jika sungai dicemar, sumber rezeki kita seperti ikan akan terjejas dan tidak akan mencukupi. Dan sumber rezeki kita herba dan sayuran tidak akan kehabisan jika kita menjaga alam sekitar. So, untuk kesimpulan yang ketiga ialah kesihatan kita lebih terjaga. Kerana asap pembakaran ini adalah tidak elok untuk tubuh badan kita. Ia dapat merosakkan tubuh dalam badan kita. So, dari situ itu saja kesimpulan daripada kami. So, terima kasih kepada yang mendengar.